9, 3, 6. Topi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar UFM di hari ni, hari Rabu kan? Rabu betul kan? Rabu betul. Jadi hari Rabu dan hari ini 15 Jun 2022 bersamaan dengan 15 Zulkaidah 1443 Hijriah. Dan jam 11 hingga 12 tengah hari kita ada tetamu yang kita undang khas, jemput khas, jauh datangnya. Tak ada jauh dah, UiTM je kan. Okey, jadi kita nak berbicara mengenai satu projek atau program yang sangat memberi manfaat kepada semua orang. Dan saya rasa macam nak join juga, tapi tak boleh, dah terlambat dah nak join kan. Okey, mengenai program USR UiTM Kemboja 2022 dengan tema dia menebar sedekah menuai berkah. Dia punya tagline dia, doktor. Boleh tahan kan? Dan bersama dengan saya adalah kita penasihat untuk program ini, Dr. Zaitun Nasir. Dah lama doktor tak muncul di konti sibuk kan. Dan juga kita ada Encik Ismail Bidin, merupakan pengarah program untuk program USR UiTM Kemboja ni kan. Jadi doktor sihat doktor? Alhamdulillah. Encik Ismail okey? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat kan. Okey, jadi program ini berapa hari juga ni kita nak tahu jugalah kan. Dan lokasi ni kita dah tahu, Kemboja kan. Betul. Jadi soalan pertama ni, pertama-tama sekali mesti nak tanya pada penasihatnya, orang kuat ni kan. Jadi sebagai Presiden Persatuan Pentadbir UiTM PPUiTM ni, boleh tak kalau doktor terangkan latar belakang program USR UiTM Kemboja 2022 dengan tema dia? Saya nak minta doktor lah sebut tema dia kan. Jadi apa ni lah kiranya objektif dia, macam mana doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Fiza. Sekali lagi kita dapat berjumpa dan dapat bersama dalam Radio UFM. Kepada semua pendengar, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi saya sebagai Presiden Persatuan Pentadbir atau PPUiTM dan juga penasihat kepada program ini, kami sebenarnya dah berancang untuk mengadakan program ni dah almost 2 tahun dah. Tapi sebabkan oleh COVID kita ada wabak atau pandemik COVID yang melanda seluruh dunia, pintu-pintu masuk pun, pintu keluar ditutup ya. So alhamdulillah sekarang ni dah boleh keluar negara dan kita dah boleh buat USR keluar negara kiranya kalau tak perancangan asalnya nak buat tahun bila tu? Kita nak buat tahun 2020. Jadi kita tangguhlah sebab memang semua pun kita tangguhkan. Banyak kita pun dah sibuk dengan UiTM pun banyak mengendalikan PPV, mengendalikan kes-kes COVID ya. Jadi alhamdulillah sekarang ni kes COVID pun dah berkurangan, vaksin pun dah cover boleh kata almost more than 90% rakyat Malaysia dah mendapat vaksin. Di seluruh dunia pun rasanya di Kemboja pun ada mendapat vaksin. Jadi kita dah boleh menjalankan program USR atau University Social Responsibility Program. So kali ni program ni dianjurkan oleh Persatuan Pentadbir UiTM atau PPUiTM dengan kerjasama Pusat Kesihatan dan beberapa PTJ dalaman seperti PITA dan persatuan-persatuan pelajar iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah, ACIS so kita akan bersama-sama juga di bawah Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam atau MASTI So ada 2 Universiti Awam yang akan bersama dengan kita juga, iaitu Petisas ataupun Persatuan Pentadbir daripada UTM dan juga Persatuan Pentadbir daripada UMT yang akan bersama-sama kita dan daripada MASTI lah juga akan bersama-sama untuk pergi
pergi ke Kemboja untuk melaksanakan program USR kita ini. Ini besar-besaran juga lah sebenarnya program ni. Ya, cuma kita buat macam UTM, dia akan pergi awal sebelum Raya Haji. So dia akan berada di sana sehingga 11 hari bulan. So program kita UITM kita mula 11. So 11 hari bulan kita akan bersama-sama dengan UTM di sana, sambung. So kita bersambung lah. Maknanya program kita akan bersambungan daripada sebelum Raya Haji sehingga selepas Raya Haji kita sambung. Jadi dia menjadi satu program yang besar, kerjasama daripada mestilah persatuan-persatuan pentadbir universiti awam yang lain untuk bersama-sama menjayakan program ini. Jadi tujuan program ni kita mengambil untuk UiTM kita ambil tema menebar sedekah, menuai berkah. Sebab dari mana kita dapat sumbangan-sumbangan ni adalah daripada warga UiTM. Sama ada kita nak buat wakaf telaga, ataupun kita buat wakaf solar, ataupun kita buat sedekah untuk makanan, yang kita sebenarnya menyambut atau menyokong aktiviti Sustainable Development Goal UiTM. So yang itu kita buat, sebab tu kita panggil tema kita adalah menebar sedekah, menuai berkah. So siapa mau beri sedekah kan? Dia dapatlah tuai dia punya berkahnya. Betul. So tujuan untuk memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan, selain daripada semangat setia kawan lah, disiplin, ketahanan mental, fizikal juga, kan? Serta azam yang tinggi di kalangan warga-warga UiTM dalam usaha mewujudkan muafakah antara kita UiTM dan juga universiti awam serta komuniti, dan bersifat global lah. Yang sebelum ni kita buat dalam negara, so sekarang ni kita buat secara global supaya kenampakan aktiviti USR UiTM tu supaya dapat meningkatkan lagi ranking UiTM. Kita membantu UiTM lah untuk meningkatkan. Dan ini juga adalah sebenarnya USR yang pertama lah juga kiranya, dia untuk PP UiTM juga lah. Untuk tahun ni yang pertama. Mana sepanjang PKP tu ini yang pertama lah. Selepas PKP merancang 2 tahun dah kan. Jadi bila dibuka je YBKJ umum kata boleh je, kita pun terus cepat merancang. Jadi dalam masa berapa bulan je tu? 2 bulan daripada Mei hari tu kan, Mei, Jun. So dalam 2 bulan ni kita terus cepat ambil peluang. Dan sebenarnya kita pun dah berjumpa dengan yang bahagia Datuk VC, dan VC pun sangat setuju untuk kita adakan kenampakan aktiviti global kita. Dari segi USR supaya kenampakan UiTM tu lah. Dan bekerjasama dengan universiti lain juga. Bekerjasama dengan universiti lain. Dan di Pusat Kesihatan pula, mana saya ni juga sebagai pengarah Pusat Kesihatan. So Pusat Kesihatan kita pun mengambil peluang ini untuk kita sama-sama terlibat menjayakan program yang diselaraskan oleh PP UiTM ni, bersama-sama dengan Zawaf. Program ni untuk UiTM kita adakan khidmat masyarakat berhatan, kita buat kempen kesihatan, dan kita buat juga untuk distribute memberi rawatan kesihatan kepada rakyat di kampung yang kita akan pergi nanti. So tu rasanya dengan aktiviti kesukarelawanan yang kita melibatkan pelaksanaan ibadah korban, semua tu kita akan bersama-sama lah di sana membina telaga air, membina sistem solar untuk madrasah dan juga surau, aktiviti dan juga untuk penambahbaikan surau dan juga untuk membantu asnaf di Kemboja nanti. Jadi beberapa persatuan yang terlibat bekerjasama dengan kita adalah persatuan seperti persatuan Pewani juga akan memberi sumbangan. Pewani akan memberi sumbangan, dan ada juga wakil daripada Wani yang akan sama-sama ke Kemboja untuk memberi sumbangan kepada wanita di sana. Mungkin kita memberi ritual wanita di sana, dan juga memberi sumbangan dalam bentuk mungkin Quran, sebab ni masyarakat Islam di kampung di Kemboja. Jadi kita sama-sama merasai macam mana keadaan umat Islam kita di Kemboja. Jadi kita, dan persatuan lain seperti Bulan Sabit Merah lah, persatuan yang sudah nanti Cik Said akan terangkan lah apa peranan pelajar yang akan bersama-sama dengan kita nanti di sana. Bersama dengan PITA dan juga unit kegiatan pelajar, serta mungkin sumbangan ni daripada persatuan-persatuan lain. Dan saya baru je tadi daripada persatuan PSKK, Persatuan Sukan dan Kebajikan, ingin memberi sumbangan juga, terlibat dalam bila kita buat USR ni, ramai yang akan membantu sebab nak
tadilah dah tabur menebar sedekah, mendapat berkah. dapatlah menuai berkahnya. Betul. Macam itulah DJ Fiza ya. So kita harapkanlah program ni dapat kita jayakan, insyaAllah. Bila akan berlepas tu? Okey, kita akan rancangan kita akan pergi pada 11 hari bulan Julai, raya kedua, raya haji kedua. Mana kita dapatlah raya pertama dengan keluarga di sini. So selepas tu kita akan bergerak ke Kemboja pada 11 hari bulan sehingga 14 hari bulan. Julai. So 4 hari 3 malam lah. Untuk mana 3 hari tu kita akan target untuk 3 kampung yang kita akan nama kampung tu nanti kita tanya Cik Ismail. Yang itu dia je yang boleh sebut dia memang lancar. Dia je yang Arif kan. Dia pun dah belajar bahasa Kemboja ni. Sebab Cik Ismail dah beberapa kali pergi ke sana lah. Jadi kita nak tanyalah pada beliau nanti. Beliau. Okey, kita je Fiza. Okey, jadi kira tolak-tolak tambah semua dah 30 orang jugalah akan betul. Dalam USR 30 ni orang lah, termasuk pelajar dan juga staff yang akan pergi bersama-sama lah. Saya rasa nervous juga. Saya dengar pun macam nervous pula ni kan. Untuk saya ni first time lah saya akan pergi. Walaupun sebelum-sebelum ni Pusat Kesihatan banyak kali juga pergi Kemboja. Staff saya akan terlibat dengan berhatan di sana. So kali ni saya sendiri akan bersama. Biasa dengar pengalaman orang sebelum ni saya menghantar wakil Pusat Kesihatan untuk buat program berhatan kesihatan. Kali ni saya akan turun padang sekali untuk bersama-sama lah dengan staff dan pelajar UiTM di Kemboja nanti. InsyaAllah mudah urusannya kan. Doakan kita akan berjaya buat rancangan ni. Okey, jadi Encik Ismail pengarah program kan, yang sebab dah banyak kali pengalaman, dah banyak ni kan. InsyaAllah. Untuk pengarah program USR ni lah, UiTM Kemboja 2002 ni, boleh tak kalau kita nak tahulah lokasi dia, nama kampung tu spesifik ni kan, dan kenapa tempat tu dipilih sebenarnya? Okey, terima kasih DJ Fiza. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Radio UFM. Okey, kita memilih kampung-kampung tersebut berdasarkan keperluan. Sebenarnya kalau di Kemboja tu terlalu banyak kampung Muslim, perkampungan Muslim yang wujud, yang memang perlu kita pergi. Tetapi atas sebab faktor kekangan masa dan waktu, kita pun pergi sana pun 4 hari saja, 4 hari 3 malam. So kita memilih beberapa lokasi lah. So antaranya kita pergi ke, yang pertama kita akan pergi ke Kampung Sinjia Sanul, Krati, dan Krayung Sanceh, Kemboja. So yang itu perjalanan ke sana agak orang kata memang mencabar lah. Dia macam kita pergi memang jalan kampung. Kalau ikutkan dia kalau kita ikut highway kita 2 jam, tapi disebabkan jalan sana memang tanah merah, so perjalanan ni boleh jadi 6 hingga 8 jam. Ni kalau tanya daerah ni mesti tak tahulah juga kan. Kita di Kemboja lah. Yang tu orang kata, lepas tu memberi orang kata pendedahan jugalah kepada student kita yang ikut dan peserta-peserta yang akan join kan, supaya dia orang dapat lihat sendiri macam mana betapa susahnya rakyat Kemboja, spesifik kepada Muslim lah. Sebab tu kita pilih lokasi yang agak pedalaman. Kita ada juga, kita akan buat dekat bandar. Ini akan naik bas ke naik van ke? Kita akan buat naik bas, tetapi kemungkinan besar ada yang lokasi yang tidak boleh masuk kenderaan bas besar dia ada kenderaan yang spesifik lah. So kita akan angkut lah. So itu pun satu pengalaman yang menarik lah untuk orang kata para delegasi yang akan terlibat. So yang kedua, kita pergi ke Perkampungan Tabang Ganam, Perkampungan Peragup, sebutnya Peragup, Peragup, Krong Kampung Cenang, dan juga Pusat Tahfiz Madrasah Aliman. Pusat Tahfiz Madrasah Aliman ni memang kita dah buat program ni dah lebih 4 tahun lah, sebab kita pun ada projek khas kat sini sana. Dulunya memang projek ini memang kita pengalaman saya, sebab saya bawa daripada UiTM Melaka. So kita pun memang dah ada kolaborasi dengan rakan strategi dekat sana lah. So antaranya Pusat Tahfiz Madrasah Aliman dan juga Pusat Tahfiz Madrasah Al-Quran An-Nur Biabis, Biabis sebutnya. Kampung Tralaj, distrik Kemboja lah. Panjang nama. So yang tu nama dia memang agak susah. Tadi DJ ada cakap yang saya tahu bahasa dah. Sebenarnya walaupun 5 tahun saya dah pergi sana, saya tak pernah belajar bahasa Kemboja. Tapi mesti tahu sebut terima kasih kan? Tak tahu. Nanti saya tak tahu kenapa saya tak terlintas kali untuk belajar. Kali ni boleh kita belajar. InsyaAllah. Itulah sayang juga sebab tak belajar kan, cakap terima kasih apa. Kalau macam pergi Korea pun kita ada belajar, tapi tapi sebab apa, dekat Kemboja ni dia
perantaraan antara kebanyakan tempat yang kita pergi memang mereka tahu bahasa Melayu. So diorang agak mudah lah, komunikasi tu agak mudah lah untuk kita. Jadi mereka pun faham lah kan. Betul, DJ. Bahasa Melayu standard lah. Betul. Yang keluar bahasa dia tak standard tak faham lah kan. Betul. Okey, jadi kalau Cik Ismail tadi dah sebut nama-nama kampung dia. Jadi sebelum ni dah pernah pergi kan sana kan. Boleh tak kalau ceritakan pengalaman Cik Ismail sendiri dalam pelibatan melaksanakan program CSR sebelum ni? Lokasinya mesti tempat sama ataupun tempat lain? Okey, untuk kali ni untuk kampung pedalaman ni saya request tempat yang lain lah. Dan ada juga yang kita akan singgah tempat yang sama sebab kita nak orang kata ada hubungan mesra dengan penduduk sana. Sebabnya bila kita dah biasa pergi sana kan, orang sana memang sangat menghargai orang Malaysia. Sebenarnya banyaklah NGO Malaysia datang, tapi UiTM datang. Masa saya pergi tu memang diorang sangat-sangat orang kata menghargai ataupun welcome kita. So diorang ada buat kenduri dan sebagainya kan. So lepas tu pengalaman lah antara yang saya tak boleh lupa lah pada tahun 2018. Saya pergi, saya dapat hadiri satu majlis mengislamkan beberapa penduduk dekat sana. So saya memang rasa terharu sangat dengan rakan-rakan saya yang lain kan. Memang sebelum ni just dengar saja, tapi bila kita terlibat bersama-sama dan kita ajar macam mana diorang ambil wudu, macam mana diorang mengucap syahadah dan sebagainya kan. So memang kita pula rasa macam sayu je. Dia kita rasa macam diri kita ni kecil, patut kita rasa macam menghargai jugalah. Sebab kita pun banyak dosa kan. So tapi bila diberi peluang macam tu kan, mula-mula rasa macam nervous, tapi bila kita dapat peluang macam tu, tu yang kalau boleh bukan selalu dapat pengalaman macam tu kalau boleh insya-Allah kali ni bila saya bawa mungkin tim kita ni yang kali ni kita pergi, mungkin ada peluang ke majlis macam tu. So mungkin pelajar-pelajar kita pun dapat merasai pengalaman macam tu lah. So yang itu antara pengalaman yang paling manis lah. Dan sebenarnya kalau dekat sana, kalau kita tengok kan, perkampungan mereka sangat daif lah. Ada tu yang tu sebab kita ada banyak projek, kita ada wakaf telaga kan. Sebab kat sana kalau kat kampungan pun memang kerajaan tak bagi air lah. Maksudnya dia tak ada sumber air yang bersih. Jangan tanya sebab apa itu isu di sana ya. Sebab dia memang perkampungan dalam, dia tak ada akses. Electricity pun tak ada akses. Sebab tu penting solar. Yang dekat surau pun dia orang memang dia ada surau tapi ada tempat, memang tak ada tempat wuduk. Sebab tu yang kita ambil inisiatif ni untuk beberapa projek supaya warga UiTM lah dapat bersama-sama menyumbang kepada projek ini. Orang kata dapatlah sedikit sebanyak orang kata manfaat kepada warga sana. And then yang bagusnya bila warga UiTM menyumbang, so nama mereka akan appear lah dekat dalam kata kat telaga tu memang ada nama mereka dan sebenarnya ada nama UiTM juga. So orang akan ingat lah, maksudnya visibility kepada sumbangan UiTM tu agak dekat dengan komuniti sana. Dan bila kita lancarkan program yang ini, tim Haji Faizal Marketing dia dah upload dalam Facebook benda kan. Ramai orang usap-usap kat sana call saya, minta bantuan dan sebagainya kan. So yang itu orang kata antara, yalah sebab kita dah biasa ke sana. So dia orang memang kata sangat memerlukan bantuan daripada kita. Setakat ni alhamdulillah, just nak maklumkan kepada DJ, kutipan kita sekarang ni kita dah dapat 33 bahagian lembu. So maksudnya dalam 4 ekor lah, tapi kita sasarkan lebih daripada 10 ekor kalau boleh, sebab satu kampung kita nak 3 ekor setiap kampung. So kita ada 3 kampung dah 2 tahfiz, so lebih kurang kita ada 15 ekor. Kita nak lah. So sumbangan dia pun sangat murah kalau berbanding dengan kat Malaysia lah. So serendah 350 sahaja untuk satu bahagian korban. Dan untuk wakaf telaga, satu lot hanya 190. Satu ni lah. Lepas tu kita pun ada juga wakaf untuk pembinaan solar, RM200, dan pembinaan wudu pun RM200. And then kita pun ada kalau katakanlah ada yang mungkin kawan-kawan kita yang rasa macam berat nak sumbang dalam yang itu, so kita ada juga untuk sedekah infak dan sedekah untuk sedekah beras, serendah RM13.50. So macam mana nak sertai, so masuk je UiTM Giving. UiTM Giving tu dia boleh orang kata buat bayaran saja kat sana lah. Memang sangat senang sahaja. Jadi bertepatan dengan tema dia menebar sedekah, menuai berkah. Betul. Okey, jadi lepas ni kita akan bersama dengan timbalan untuk timbalan program pula
bersama dengan Haji Ahmad Faizal pula kan, Timbalan Pengarah Program. Betul. Dan juga dengan saudara Syed Fatahuddin, Wakil Mahasiswa kan. Lepas kita dengarkan lagu daripada Imagine Dragons, Enemy. Terus di FM Info, muzik terkini. You and Health. Tahukah anda, bawang merah mempunyai khasiatnya yang tersendiri? Artikel Dr. Barry Sears dalam bukunya The Top 100 Zone Foods menyatakan individu yang makan bawang setiap hari dapat mengurangkan kadar kolesterol. Di samping itu, bawang merah juga bertindak sebagai penawar untuk melegakan sakit perut, menggalakkan rembesan kahak dan menambah aliran air kencing. Selain itu, bawang merah yang mengeluarkan percikan memerikan mata ketika dihiris mengandungi vitamin C, potasium, serat dan asid folik. Bukan itu saja, ia juga mengandungi kalsium, zat besi dan protein yang tinggi. Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh UFM. UFM Info, muzik terkini kembali bersama dengan Fiza dan 11.33 minit pagi. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang ada banyak wakil ni. Jadi tadi kita bersama dengan Dr. Zaitun untuk penasihat program, juga Cik Ismail, pengarah program. Sekarang ni bersama pula dengan Haji Ahmad Faizal, Timbalan Pengarah Program, dan juga saudara Syed Fatahuddin, Wakil Mahasiswa kan. Tak ada kelas ke? Hari ni tak ada. Alhamdulillah, nasib baiklah tak munting kan. Rasa salah pula nanti kan. Okey, jadi kita nak tanyalah program mengenai program USR UiTM Kemboja 2022. Jadi untuk ni soalan kepada Haji lah kan. Yes, merupakan Ketua Biro Jaringan Strategik dan juga Khidmat Masyarakat PP UiTM kan. Boleh tak kalau ceritakan program-program khidmat masyarakat yang telah dijalankan oleh PP UiTM dan juga bagaimana tercetus untuk melaksanakan program ini dengan jaringan kerjasama dengan Persatuan Pentadbir Universiti Awam yang lain. Okey, terima kasih Fiza dan juga Radio UiTM. Alhamdulillah, kita memang sebagai Persatuan Pentadbir kita telah menjalankan beberapa aktiviti masyarakat CSR ni sejak daripada saya join Persatuan Pentadbir ni tahun 2000. Yang aktifnya lebih kepada tahun 2010 ke atas lah. Kita ada program dekat CSR, biasanya pergi rumah anak yatim je lah kalau kat Malaysia ni. Banyak kita buat persekitaran kita lah. Ada juga buat program A Day at the Zoo negara. Kita bantu zoo untuk bersihkan zoo whatever lah. Kita macam volunteer lah. Itu sebelum pandemik lah. Sebelum lah ni zaman 2020, 2012 apa semua tu lah. Lepas tu ada juga kita buat projek-projek telaga dengan MASTI kita join UMS apa semua dekat Sabah apa semua tu, kita join lah, kita support lah dia orang buat. So kita terpanggil jugalah. Yalah, sebab kita punya presiden pun ini antara term terakhir dia. Dah dua term lah ya. Tahun ni dah dua term dah dia. Jadi dia kata dia nak bersara mungkin tahun depan. Bersara penuh lah jawatan. Jadi kami pun menyahut cabaran dia lah untuk membuat, selain menyahut cabaran dia, juga menyahut cabaran UiTM lah. Betul. Ke arah GRU apa semua Global Renowned University. Jadi program-program ni kita orang fikir hari tu kita buat bengkel, dan kita rasa kita boleh melaksanakan program peringkat antarabangsa macam ni ni kira level antarabangsa lah, dengan kerjasama jugalah dengan kita di bawah MASTI persatuan-persatuan pentadbir universiti. Kita ada kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu kita UMT. Akan UMT, UTM yang semua ada T lah. UiTM UiTM. So kita ada mesyuarat hari tu, kita bersetuju untuk melaksanakan program ni, dan kebanyakan mereka dah ada pengalaman di sana lah. Betul. Alhamdulillah, macam saya dah ada ahli baru macam Cik Ismail. Kita punya pengarah ni dah berpengalaman ke sana pun. Jadi kami rasa ada kekuatan di situ untuk kami meneruskan program ni. Dan kita juga berjumpa dengan pendaftar UiTM, Tuan Haji Nizam untuk mendapat restu. Lepas tu kita teruskan lagi berjumpa dengan VC sendiri. Kita maklumkan kepada dia program-program ni,
Jadi alhamdulillah dia menyokong dan bersetuju menyokong penuh, dan kita dah membagi kita beberapa idea baru pula dekat sana, dan juga kontak-kontak person yang patut kita hubungi lah, sebab ni melibatkan antarabangsa dan juga nama universiti jadi kita membawa nama universiti, so ada banyak jabatan yang terlibat dan juga PTJ lain selain daripada mahasiswa, pendaftar, juga PTJ juga kelab-kelab yang ada dekat sini termasuklah persatuan-persatuan yang lain kita cuba gambling tenaga bersama. Selain daripada itu kita juga terangkan kepada visi bahawa kita cuba juga menyokong hasrat dia untuk meningkatkan kita punya ranking lah. Walau tidak sikit sebanyak kita boleh, seperti kita tahu pada tahun 2000 yang lepas kita dalam ranking ke 101 ke 200 THE Impact Ranking yang melibatkan SDG lah. Tapi lebih kepada SDG 6 kita top 200, SDG 7 kita pun top 200, untuk SDG 3 kita top 300, SDG 10 pun top 300, untuk SDG 1 dan SDG 4 kita top 100 yang lain tu top 50, SDG 5 dan SDG 17. Apa dia SDG ni? Jadi sebut SDG apa SDG Sustainable kan? Development Goal ni salah satu anjuran UNESCO lah kepada kita, kepada dunia, untuk menyedarkan masyarakat dunia bahawa negara kita, dunia kita ni dah macam mana keadaannya. Kita kena ambil langkah-langkah tertentu seperti SDG 1 ni, Goal 1 ni, to end poverty in all the forms or everywhere. Jadi kita cuba bantu rakyat-rakyat miskin semua di seluruh dunia. SDG 2 lebih kepada zero hunger. Jadi macam itulah, nanti macam aktiviti kita tu untuk SDG 2 goal ni lebih kepada macam kita buat macam SDG 1 mungkin kita buatkan sedekah nanti yang kita buat bantuan kewangan, bantuan biasanya makanan lah. Zero hunger ni macam korban, sedekah ni kita ada sedekah beras dan juga kelengkapan harian mereka itu bolehlah menyumbang sedikit kepada zero hunger di dalam dunia ni. Walaupun bukan kat Malaysia, mungkin di mana-mana yang kita sempat. Untuk SDG 3 atau Goal 3 untuk kesihatan dan well-being so macam Dr. Zaitun tadi dengan pusat kesihatannya kita cuba mendidik, dia ada program untuk mendidik warga-warga yang di sana tu mungkin dia knowledge dia kurang ataupun keperluan yang kita pun juga bawa ke sedikit keperluan kesihatan, kebersihan untuk ni lah untuk kesihatan lah, good health and well-being ada banyak lagi kita juga buat insyaAllah program berhatan di sana untuk kesihatan warga-warga di sana lah dan juga program-program lain rasanya yang melibatkan bulan sabit nanti dia akan diterangkan oleh mahasiswa untuk lagi satu kita ada program yang melibatkan SDG 6 clean water dan sanitation tu so yang ini kita buat khas ni projek pump lah telaga air di ruangan kawasan pendalaman ni mungkin dia orang tak ada pipe macam kita di sini, jadi kita ada bukakan tabung untuk sedekah dan wakaf untuk tabung wakaf untuk telaga, ada telaga air pump dan juga telaga air biasa yang kena cedok tu lah. Jadi air yang pentingnya air bersih, kita cuba bagi clean water, so kita cubalah bantu negara-negara ataupun umat Islam yang di sana tu. Selain daripada tu kita ada juga goal SDG goals 7 ni affordable and clean energy. Yang ini kita ada sumbangkan, kita membuka wakaf-wakaf untuk mereka menyumbangkan bantuan untuk solar. Tenaga solar dia ada alat kelengkapan yang untuk tenaga solar. Dekat Malaysia pun dah banyak kita tengok dekat saya balik kampung hari tu, tengok dekat kampung-kampung kat surau setengah tu dah surau-surau masjid pun dah ada solar. Canggih nampak kemas. Kalau kat pekan-pekan ni saya tengok macam Malaysia 3 kita ni ada dekat parking roof, dekat sekolah pun dah ada buat kesedaran tentang clean energy so mengurangkan lebih kepada green technology lah untuk alam sekitar. Jadi banyak kalau kat sini kita boleh laksanakan dan ada orang dah berperanan kat sini, kita cuba bawa benda-benda ni ke tempat lain lah negara-negara ataupun negeri-negeri ataupun umat Islam yang kurang berkemampuan. Itulah antara CSR yang kami telah laksanakan dan akan dilaksanakan yang dalam bulan 7 nanti ni. Kalau untuk yang siapa-siapa yang berminat lah untuk
memberi sumbangan. Nak tahukan maklumat lebih lanjut lagi macam mana pula tu? Boleh masuk kepada yang berminat, kita ada poster dekat laman web Persatuan Pentadbir UiTM ya. Laman web dia pp.uitm.my. Dekat dalam tu kita ada letakkan poster-poster sama ada untuk kalau yang untuk wakaf tadi, kita ada macam beberapa kategori lah. Untuk korban dan akikah pun ada juga. Yang korban akikah tu kita ada itu kategori pertama lah kiranya. Kalau yang untuk kategori kedua adalah wakaf telaga air jenis pam tadi. Satu telaga dalam 950 boleh sumbangkan ke situ dalam UiTM Giving lah. Dia punya link ada kat sana. Dan kalau satu lot boleh buat satu lot juga. Kalau tak nak terus satu telaga, boleh kongsi lah. Kalau family ada adik-beradik ke boleh, saudara mara boleh kongsi. Satu lot hanya 190. Itu untuk telaga jenis pam. Ini mudah sikit untuk dilaksanakan. Cuma telaga kedua adalah wakaf telaga air jenis biasa. Ini sebab guna tenaga manusia untuk korek dia. Manual lah ni. Manual. Yang ini tengok tempat. Kita kena tengok tempat. Ada tempat yang boleh pakai jentera ya. Ada tempat tu memang dia orang terpaksa guna tenaga manusia. Jadi jenis telaga yang macam ni kita gunakan dalam harga lebih kurang 1,100 ya untuk sebuah telaga. Tapi boleh kongsi untuk satu lot telaga lebih kurang 220. Jadi 5 lot telaga dapat satu telaga penuh lah. Nanti kita akan letakkan nama-nama penyumbang ni dekat telaga tu lah. Biasa saya pun ada tengok program-program yang lain macam dekat Afrika ada ya. Ada orang buat nama banyak. Akan ditulis nama akan dituliskan macam tu lah. Biasanya yang buatkan ni orang sana, kita just ni bagi sumbangan lah. Siap ada bendera lagi ya. Dia ada logo bendera. Kalau tengok dalam laman web tu www.library pp.uitm.uitm.edu.my ada nanti gambar-gambar dekat sana program-program yang lalu. Selain tu kita ada juga buat wakaf untuk tenaga solar tadi. Untuk tenaga solar tu satu bahagian RM200. Lepas tu untuk penambahan kita ada juga buat wakaf untuk penambaikan surau lah ya. Biasanya isunya tempat wuduk lah. Tempat wuduk tu dia orang tak proper. Biasa kita buatkan pam air dengan letakkan tempat wuduk pipe. Proper pipe lah sebab dia ni kawasan pendalaman, kemudahan banyak kurang. Untuk satu tempat wuduk tu dalam RM200 RM2,000 untuk satu lot dalam 200. Jadi ada 10 lot jadi satu tempat wuduk RM2,000. Untuk kategori ketiga pula adalah sedekah beras. Ini paling kurang lah. Ini paling murah lah kalau yang rasa semua mampu. Betul. Untuk bagi sedekah beras RM13.50 ya, yang kalau kat sini 5 kg punya kategori beras tu lah ya, 5 kilo kita sedekahkan kat sana. Tapi biasanya kami akan bawa wang tu ke sana daripada tabung yang all bagi ni. Kita akan beli kat sana lah dengan harga beras di sana lah ya. Dia orang banyak pakai dolar, tapi kat sini kita convert jadi RM13 untuk satu beras sahaja. Tapi kalau untuk beras dan keperluan asas, kami ada satu lot lagi, nama dia dengan jumlah dia RM55. Ini pun saya anak beranak pun ada juga kongsi buat projek ni. Kita orang contribute, ada anak beranak kan. Betul tu kan, sama-sama mengajak membuat kebaikan. Walaupun sedikit at least adalah saham, mudah-mudahan ya. Tak ada apa benda yang kita nak bawa nanti di alam yang kekal abadi. Bukannya kita setiap hari buat sekali-sekala kan. InsyaAllah. Bayaran tu boleh dibuat melalui tadilah laman web. Caranya dia masuk ke laman web tu untuk tengok kita punya produk-produk ataupun package-package yang ada. So dekat sana dia boleh pilih sama ada nak buat korban ataupun akikah. Nanti kalau korban akikah terus dia masuk dalam Afimbank Persatuan Pentadbir ada dalam laman web tu. Dan kemudian resitnya masuk ke dalam Google Form yang kami sediakan dalam laman web tersebut. Begitu juga dengan untuk kategori yang tadi ni wakaf. Wakaf dan sedekah ni masuk ke laman web tu kita ada khas untuk page sedekah dan wakaf. Pembayaran melalui UiTM Giving. Laman web UiTM Pay. Kita dah cashless sekarang ni banyaknya. Senang semua tu dua-dua program pun cashless. Bank in dan juga ke UiTM Giving pun secara bank online jugalah. Tapi dia support banyak platform lagi lah. Boleh pakai FPX e-wallet pun support kat dalam tu. Lepas tu dah sedia dapatkan ni dia dapat pelepasan cukai untuk warga UiTM.
Siapa yang membayar melalui UiTM Giving dapat pelepasan cukai. Dan nanti dalam resit tu bila sampai hujung proses pembayaran tu dia akan dapat resit daripada UiTM Pay tu. Simpan resit tu ada tulis gitu untuk pelepasan cukai, nombor siri apa semua ada. Betul. Dan nombor siri tu masukkan dalam Google Form yang kami sediakan dekat dalam laman web tersebut. Ada semua penerangan dia kan. Sekarang zaman digital betul. Semua cashless semua kan. Semua cashless. Okey, jadi untuk soalan seterusnya ini kita nak wakil mahasiswa untuk program ni bersama dengan adik Syed Fatahudin lah. Saya Nasib baik dia tak ada kelas hari ni. Jadi program USR mungkin ada orang tanya USR tu apa? University Social Responsibility, dan kali ini melibatkan wakil pentadbiran universiti dan juga mahasiswa kan. Jadi kita tanyalah berapa orang mahasiswa yang akan terlibat. Ada tak mana-mana persatuan pelajar ke ataupun fakulti ke, dari mana kan? Boleh tak kalau berkongsi kami infonya. Okey, baik, terima kasih DJ Fiza dan juga selamat pagi pada semua pendengar UFM. Baik, untuk program USR kali ni sebenarnya penganjur utamanya adalah daripada PP UiTM Persatuan Pentadbir, namun dia ada kerjasama juga dengan bagi mahasiswa UiTM, dan terdiri daripada 13 orang pelajar yang telah dipilih daripada perwakilan pelajar yang di bawah seliaan Pusat Kegiatan Pelajar HCP, dan juga saya sendiri daripada Bulan Sabit Merah Malaysia sebagai wakil BSMM, dan daripada fakulti kita ada Fakulti Akademi Pengajian Islam dan Contemporary yang menjadi wakil fakulti bagi menjayakan program kali ini. Jadi setiap persatuan ni dah bawa boleh saya katakan bukanlah agenda tapi peranan masing-masing bagi membantu PP UiTM dalam menjayakan khidmat masyarakat Kemboja ni. Jadi macam untuk pusat kegiatan pelajar yang hantar pelajarnya ada 4 orang. Tak sebut nama semua. Tak ramai kan 4 orang semua. Jadi masing-masing ada macam perwakilan pelajar ni PKP ni dia diorang akan ada misi mereka yang tertentu. Ada misi tertentu. Jadi diorang lebih kepada khidmat masyarakat secara menyeluruh. Betul. Jadi daripada Bulan Sabit Merah Malaysia, ini Bulan Sabit Merah Malaysia cabang UiTM Shah Alam. Daripada UiTM Shah Alam sendiri, kami akan membawa sumbangan peti pertolongan cemas. 5 orang ya. Betul, 5 orang. So kami akan membawa sumbangan peti pertolongan cemas untuk diagihkan di komuniti sana. Jadi macam kita akan pergi di masjid, sekolah dan tempat-tempat madrasah, tempat-tempat komuniti lah. Jadi kami akan sumbangkan peti pertolongan cemas yang untuk kegunaan orang ramai. Ya. Jadi di samping tu juga BSMM ni memang lebih dikenali dengan medical punya background kan. Bulan Sabit kan. Bulan Sabit. Jadi kami juga akan membantu pusat kesihatan. Pusat kesihatan yang turut join dalam misi kali ni dengan aktiviti seperti pemeriksaan kesihatan dan bersunat apa semua tu akan dikendalikan oleh pusat kesihatan, tapi kami akan membantu dari segi apa-apa kerja-kerja kecil lah. Dan juga macam ada pemeriksaan kesihatan, dan kami boleh juga sebab pelajar-pelajar Bulan Sabit Merah ni memang didedahkan dengan sijil-sijil yang tertentu, dan salah satunya adalah pendidikan kesihatan. So itu lebih kepada pendidikan kesihatan awam yang untuk dikongsikan bersama masyarakat. Dan untuk seterusnya persatuan yang ketiga, fakulti maksud saya, fakulti iaitu ACIS, mereka pelajar mereka wakil 4 pelajar mereka ni akan membawa sumbangan wakaf Al-Quran, dan juga dikabarkan akan juga bukan mengajar lah, maksudnya berkongsi, sebab kita buat program ni waktu Raya Haji. Jadi adalah slot-slot berkongsi berkenaan dengan ibadah korban, dari segi kaedah, cara apa semua tu. Jadi ini semua pelajar-pelajar ni semua tak sabar lah kan, sebab masing-masing membawa misi tertentu lain, berbeza setiap orang ni kan. Betul. Jadi masing-masing dah tahu apa tugas yang perlu dilakukan, mewakili rakan-rakan yang lain juga. Berat tanggungjawab tu kan. Betul. Lagi-lagi tugas hakiki kami itu sebagai seorang pelajar untuk menuntut ilmu. Nak exam dah. Betul, dah nak exam. Jadi agak
agak Tak apa, tinggi cabarannya, tapi insyaAllah kami akan laksanakan dengan baik dan membawa nama baik UiTM untuk ke peringkat terbangsa ni. Ya, insyaAllah. Jadi moga-moga tercapailah misinya, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Okey, jadi lepas ni kita akan kembali lagi bersama dengan penasihat kita kan, Haji kan. Untuk soalan yang terakhir, ataupun lepas ni lah kita nak tanya apa harapan mereka. Dengarkan dulu lagu nyanyian Lan Solo, 5 kaki 4 inci. Apakah dia? Terus di FM Info Muzik Terkini 93.6 UFM Info Muzik Terkini. Dah sampai dah berhujung-hujung dah kan. Kita nak tahu lagi lah mengenai program USR UiTM Kemboja 2022 dengan tema dia apa Doktor? Menebar sedekah, menuai berkah. Ni idea siapa yang tema ni sebenarnya Doktor? Oh, ini kami Exco lah. Bukan idea Doktor sendiri Sama-sama lah. Sama-sama. Yeah. Okey, jadi Doktor, kita sebelum tu nak tanya juga persiapan untuk sekarang ni secara berapa minggu lagi tinggal ni kan. Persiapan setakat ni dah macam mana tu? Okey, untuk semua pendengar-pendengar UFM untuk makluman, persiapan kita sekarang ni memang sedang aktif lah untuk kita mengumpulkan sumbangan. Jadi saya menyeru kepada semua ahli persatuan pentadbir untuk kita sama-sama menyumbang dalam program USR kita ini, sama ada dalam bentuk korban, akikah atau wakaf, wakaf telaga, wakaf solar ataupun dalam bentuk sedekah yang kita dah masuk dalam Giving UiTM. So mudah saja masuk ke website UiTM, klik kepada Giving dan kita tengok kepada USR Kemboja. So selain daripada itu, kepada semua warga UiTM, sama ada pensyarah ataupun pentadbir, sesiapa yang ingin menebar sedekah dan menuai berkah, bolehlah kita sama-sama menabur sedekah kita ke Kemboja selain daripada di Malaysia ini. Jadi kita sekarang ni tengah preparation untuk menyiapkan peralatan-peralatan, barangan yang kita akan siapkan untuk dibawa, ataupun kita dengan kita punya rakan strategik kita di Kemboja untuk membeli mana yang boleh dibeli di Kemboja, kita akan beli di sana lah. Mudah lagi kan? Mudah lagi. Untuk tim perubatan, kita bersiap untuk membawa alat-alat peralatan untuk berhatan, ubat-ubatan daripada sini dan kita bekerjasama juga dengan pusat kesihatan di Kemboja untuk mendapat tempat dan juga kebenaran kita menjalankan aktiviti kesihatan di sana. So alhamdulillah so far semuanya kita berjalan dengan lancar. Cuma kita harapkan warga dan juga ahli-ahli persatuan pentadbir dapat ada masa 3 minggu lagi untuk kita menebar menabur sedekah kita sehingga 6 Julai insya-Allah. Itu tarikh akhirnya. Tarikh akhir untuk kita masuk dalam Giving so menebarkan sedekah di dalam Giving UiTM melalui Zawaf melalui sistem Zawaf supaya mudah dan dia boleh mendapat resit untuk deduct LHDN dan kalau untuk korban, kita terus masuk ke akaun persatuan pentadbir lah untuk kita dapatkan kiraan berapa ekor lembu yang kita akan korbankan di sana nanti. Kita bagi-bagikan ke kampung yang kita akan pergi di Kemboja. Kampung tu saya susah nak sebut, yang Encik Ismail aja yang boleh sebut kan? Dengan lancar je. Tak pun nanti kita tak payah repeat gelas. Saya pun tak boleh nak sebut kampung-kampung tu. Tapi ada 3 lokasi ni lah. 3 lokasi kan. Jadi berapa jumlah sumbangan ataupun korban atau akikah nanti kita akan bagikan kepada 3 kampung ni. Untuk telaga pun kita akan bagikan kepada 3 kampung. Biarlah adil Biarlah adil. Betul.
Untuk solar tu kita akan bagi kepada madrasah dan juga surau-surau yang ada di kampung berkenaan. Untuk sedekah beras, yang tu kita pun juga akan lihat kepada siapa asnaf yang ada di sana lah. Rakan strategik di Kemboja akan sama-sama bekerjasama dengan kita untuk menyelaraskan program inilah, sehingga kita akan pergi ke sana. So tu saya rasa insyaAllah saya harapkan warga UiTM semua doakan program kita akan berjaya. Kita sama-sama kalau kita ikhlas ni, insyaAllah kita akan dapat pahala lah di akhirat nanti, insyaAllah juga kan. Itulah, jadi kita pun dah sampai hujung-hujung ni kan, Encik Ismail. Boleh kita nak tahulah pengharapan untuk program University Social Responsibility UiTM Kemboja 2022 ni, mewakili rakan-rakan yang lain dan juga rakan inilah rakan kongsi strategik lah kan. Okey, terima kasih DJ. So harapan saya ialah doktor tadi pun dah bercakap dah tentang harapan ni kan. So harapan supaya masing-masing warga UiTM dapatlah mengambil peluang yang ada ni untuk sama-sama kita membantulah warga Islam Kemboja. Memang kita kat sana memang kita bantu pun memang warga Islam lah kita utamakan, sebab memang kat sana memang kawasan yang susah. Dan dalam masa sama kita harap bila kita pergi sana, sedikit sebanyak peserta yang ikut dia dapat orang kata bukanlah insaf diri, tapi orang kata dia dapat kebaikan. Orang kata dia tahu betapa untungnya kita berada di Malaysia. Sebab bila katakan kita di sana memang agak susah. So dia dapat merasai walaupun sekejap, tapi pastinya akan merasai keperetan bagaimana penduduk Islam di sana duduk melalui kehidupan. Bukan kata kerajaan tak bantu, tapi kerajaan mereka okey dengan penduduk Islam, tetapi memang kesusahan sana tu memang sangatlah daif lah di perkampungan-perkampungan yang dalam. Dan alhamdulillah bila katakan kita dah masuk, kita kata sedikit sebanyak sebenarnya dia meluaskan lagi lah orang kata dakwah Islam tu sebenarnya, doktor. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada di Malaysia ni. Ya, betul, doktor. Itu sajalah. Terima kasih DJ. Itulah kita bersyukur lahir Malaysia, tinggal di Malaysia, hidup di Malaysia kan. Jadi bila berbanding dengan sana sangat jauh dengan keadaan di sana. Jadi itu yang mungkin akan dapat menginsafkan kita. Betul. Untuk lebih bersyukur kepada Allah SWT. Kalau sana tu zaman kita 60-an doktor ya? Tahun dalam 70-an. Nanti kalau kat sana nanti yang rombongan yang begitu nampak nanti dia orang pergi bekerja naik lori ramai. Itu antara yang satu hari nanti kita bawa DJ Fiza pergi ke boleh sana. Saya nak sangat tu, InsyaAllah. kena sediakan sekotak tisu agaknya. Akan datang nanti kita akan buat dengan perancangan dengan lebih lama, supaya kita dapat dengan lebih, orang kata InsyaAllah kita akan teruskan program ni bersama. Program yang baik kan kita kena teruskan di Malaysia ataupun di negara lain pun sama je sebenarnya. Kita tengok dan untuk menginsafkan kita juga, membantu sesama umat juga. Jadi saya pun nak mengucapkan selamat berjayalah untuk program ini, dan selamat pergi dan selamat pulang. Terima kasih. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan mereka. InsyaAllah. Dan terima kasihlah kepada doktor dan juga Cik Ismail, Cik Faizal dan juga saudara saya tadi kan, sudi berkongsi dengan kami satu program yang sangat bermanfaat kepada semua orang. Dan kalau warga UiTM memberi sumbangan, caranya senang saja. Macam mana caranya, doktor? Klik the Giving UiTM dalam website UiTM kita. Betul. pp.uitm.uitm.edu.my. Jadi Fiza akan tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Assalamualaikum. Bye-bye.